saya Dina Nazir. Dan juga saya Falik. Kembali di Borak Selebriti minggu ini. Dan kita ada seorang lagi figura. Betul. Yang dihormati, yang disayangi. Dan terima kasih kerana membawa wanita kali ini. Oh. So awak boleh jadi geng lah. Saya boleh jadi geng lah. Tapi yang ini, kalau nak jadi geng, awak mungkin jauh sikit lah. Apa hal? Sebab perwatakan beliau ni seorang yang ayu. Yang lemah lembut, yang sering orang kata macam mana jadi mangsa kepada suaminya dalam drama. I selalu jadi mangsa keadaan. Tapi you melawan. Yang ini tak melawan. Tak, I lemah lembut. Minggu ini kita bersama Umi Nazira. Hai Dina, hai Falik. Ya, saya. Nampak suara dia? Tak, ini suara macam ni sebab penat. Semalam syuting lewat malam. Ya, dia cerita dengan Dina tadi, syuting dah habis lewat. Lepas tu scene tu pula dia jerit-jerit. Oh. Dia kejar-kejar, dia pukul-pukul. Tapi sebenarnya Dina, nak bagi tahulah kalau seorang wanita ni yang dah pun bergelar ibu. Okey, macam suara Umi tadi kan, hai, Assalamualaikum kan. Nak tahu sebenarnya orang tu macam mana wanita tu bila dia marah anak dia. Masa tu anak tekak pun dia terkeluar, Dina. Jadi Alhamdulillah Dina belum bergelar ibu. Jadi tak ada sesiapa yang akan pekak di situ. Sebab isteri saya macam tu. Yelah. Isteri awak kan lembut, sensik gitu. Untuk video je lembut. Okay, Umi Nazira sekarang tengah sibuk syuting sebenarnya. Masih lagi. Cerita tu dah start. Tapi masih lagi dalam shoot. Ya, betul. Tapi yang cerita tu kita cerita kejap lagi. Kita Betul. nak cerita permulaannya, Falik. Okay, Umi Nazira. Kita tahu Umi start berlakon. Dia tak ada lambat sangat. Mungkin dalam usia yang 20-an lebih Ke dah daripada belasan dah start? Ya, saya start umur 16 tahun. 16 tahun Tapi I banyak break. Okay. 16 tahun start kejap, 17 SPM, and then start balik, and then 20 tahun I pergi Melbourne kerja belajar 4 tahun, and then balik. Pada umur 16 tu you start berlakon dulu, terus berlakon lah. Drama. Terus berlakon. Drama. Under Emma Fatimah. Tu my first drama. Leading juga masa tu. She gave me, alhamdulillah, she gave me leading. Dia suruh datang jumpa dia, okay, baca skrip ni. Okay, you got the part. Masa tu lain. Masa tu I think producer, director yang pilih pelakon masa tu. Dia bukannya dah go through dot lah. Tak, masa tu lain. Tapi dia agak unik juga sebab usia 16 tahun dia beri watak sebagai kiranya lead untuk drama tu. One of the leading ada I mangsa jugalah masa tu. Mangsa saja. Ada Kak Umi Aida. Ada Razali. Ada lagi lah. Ada lagi lama dah. 2008. 2006. Oh, lama dah tu. Tapi memang minat berlakon ke daripada kecil ke macam mana? Boleh terlibatnya tu? Tak adalah minat, tapi memang daripada kecil I minat something that is artistic kot. Sebab I memang penari. Masa kat sekolah, I was a dancer. I perform like ada event I always perform. Jadi masuk kelab dekat sekolah lah. Kebudayaan tu kan. Menari. Menari. Dia jadi penari. Jumpa Kak Emma ni pun. Daripada Kak Umi macam ada ABP masa tu. Dia nak promote Kau Kacau apa nama filem tu? Macam Diva apa entah. Jangan tanya I. Biasa dia fakta biasanya Falik tahun 2005 2006 ni mana nak ingat. Mungkin cerita tu Diva. Sebab Diva pun betul. Diva saja. So I jadi penari untuk Kak Umi masa tu. From there lah kenal Kak Emma. Tapi macam mana pula macam Kak Irma macam kau ni boleh berlakon lah dik. Dia faham tak macam mula berlakon, mula menari, lepas tu Kak Irma mengangkatnya menjadi seorang pelakon tu. Betul, lead terus. Macam mana tu? Apa yang dia nampak? Itu pun tanya dia. Tadi dia tak explain ke? Macam dia nak perempuan rupa perempuan Melayu masa tu dia cakap. Jadi dia memang ajak sebab secara fizikal you fit tepat lah. I think so. Yeah. But it wasn't easy lah. Kerja dengan Emma Fatimah. Lepas tu Abang Aziz Moswan was also the director. But I'm very thankful because bila kita bermula dengan susahnya untuk please ataupun nak ikut kehendak karakter, director, producer,
itu banyak mengajar saya untuk jadi lebih disiplin. Saya sangat bersyukur diorang train saya. Yelah, mula-mula jumpa yang buas punya. Jumpa Tak, yang maksudnya ni. yang begitunya. Tapi puas betul Kak Emma. I love you. I love you so much. Kak Emma bukan apa. Perkataan tu kami pinjam untuk episod ni. Buas itu. So yang Balik lain yang cakap. Bukan kita orang. contoh Kak Emma, contoh. Ada kan yang dia masuk media sosial kan? Ngaku aku kena serang. Ya. I love you. Tapi yelah, bila you dah mula dah macam tu, dia macam crash course kan? Ya, Dia betul macam lah. you kena cepat-cepat Terus pandai. macam susah lah. Memang susah lah. Hari-hari ada macam nak menangis. Second drama I pula dengan Abang Rosham. Susah Jadi juga. jadi ruin dia. Masa tu Jinggo was my director. Okay. Kak Sheila. Yes. Rusli. Sheila Rusli. Tough lah, memang tough. Tough. It was tough. Hari-hari dia senang nangis. Yelah, permulaannya dah jumpa nama-nama yang besar ni. Ya. Nama-nama yang dikenali sebagai orang-orang yang Falik kata buas. Tak, dah lah, janganlah ulang. Takut pula ni. Dia tak adalah Tapi macam Alhamdulillah gitu. not everyone was given that kind of opportunity. Betul. Saya sangat bersyukur ada mereka yang banyak membentuk saya. And that is why I am where I am. Saya pernah kena marah sekali. Kena tegur lah dengan Abang Rosham, Dr. Rosham. Saya terkena mob tau masa tu. Okay. Scene saya kena mob. Okay. Saya ingat sampai hari ni dia tegur apa saya. yang jadi dengan mob tu? Kitanya Cuba manja. So dia cakap, dia tegur saya, mob betul-betul. Bila berlakon, you nak mob, you mob betul-betul. You jangan buat sikit-sikit je. Jangan buat sekadar buat. Okay. Something like that lah. You buat tu, you kena buat betul-betul ikhlas. You nak mob tu, you mob betul-betul. So from that I belajar, bila you buat something dalam lakonan, you kena buat betul-betul. Bukan sekadar nak tunjuk je. Faham. And I hold that until now. I pegang benda tu daripada sampai sekarang. Sebab sebatang mob je. Yelah, maksudnya walaupun berlakon, kenalah mob betul-betul. Betul. You kena ikhlas, betul-betul ikhlas. Buat tu betul-betul. Makes a lot of sense. Betul-betul. Habis tu, lepas tu, itu pada usia 16 tahun. Ya, 16. Start 16. And then 17. 18. 17 I stop kejap. 18 I start balik. Okay. 19. 20 I stop. I pergi Melbourne. Okay, study? 4 tahun. Study apa 4 masa tahun. tu? 4 tahun. Business. Business. Bachelor in business, ya. 4 tahun Ya. belajar. Lepas tu kembali ke Malaysia selepas belajar, memang tahu nak berlakon terus ataupun Tak, itu pun I stop kejap. I tak start balik. Stop dalam setahun. Tapi masa I kat sana, I balik juga. Masa ada Cuti summer Sam. break. Summer break kan 3 bulan kan. I shoot filem Penanggal masa tu. Tapi tu bukan filem pertama. Filem pertama ialah tak ingat. I dah nampak dah tadi filem Saya pertama. rasa Hantu Kak Limah kot. Betul-betul saya rasa Hantu Kak Limah juga. Jadi Hantu Kak bunyian ke Limah apa? baru Hikayat Mermah Wangsa. Hikayat Merong Mawangsa 2011. Itu yang Dina start kenal Umi Nazira. Hikayat. The performance Umi Nazira time tu Tu maksudnya apa? so good. Alah, thank you. Alhamdulillah. So good. Dia macam, siapa perempuan ni? Kenapa I tak kenal ni? Kenapa macam lawa sangat? Kenapa dia pakai macam ni pun lawa? Kenapa Kita dia pergi kera? casting dah banyak kali masa tu. Apa dia? Di casting banyak kali masa tu. Serius? Kenapa To get dia banyak that embok kali? part. Maybe because cerita tu budget besar and it's an epic film kan. Yes. So memang banyak kali, a few times pergi. Ada banyak stage akhirnya. A few stages juga untuk dapat that character. Saya memang selalu casting masa buat drama Nur Kasih tu pun. Yes. Memang pergi casting. Maksudnya Umi And betul-betul ikut nak laluan dia. nak ikut laluannya dan nak jadi pelakon tu dengan betul lah kiranya Filem Gong Ginchun pun pergi casting juga. Saya tak kisah pergi casting. Kalau saya rasa I want to do the part, I don't mind. Now pun saya tak kisah untuk pergi casting. Kalau saya nak buat projek tu lah. Saya dah dapat dah. Lu fikir sendiri. Oh, yang tu. Dengan Haji Nabil. Dia fikir dah sendiri first film. Kenapa lupa tu? Ya. Lupa. Betul lah tu. Banyak benda nak kena ingat. Yelah. Alah. Dramanya bersusun. Nak ingat first film mana maunya. Betul. Tapi kalau awak lagi suka filem, drama, apa medium yang awak paling suka? Dua-dua lah. Saya suka. Saya suka dua-dua. She very good. Yelah. Dua-dua saya PR. suka.
Okay, dia tu okay. Kan cakap drama je kau. Nak buat filem ni tak panggil dah. Betul lah. Dua-dua lah. Okay, kejap. Saya nak patah balik yang tadi tu. Macam Umi kata tak kisah kalau pergi casting pun asalkan Umi nak bekerja dalam karya tu. Dia tak ada ke macam yalah Umi Nazira nama ataupun jenama dah besar. Ya, betul. Nak pergi casting lagi tu. Dia tak rasa macam tak payahlah ataupun macam mana Umi? Tak juga sebab setiap karakter tu tak semestinya kita boleh bawa. So some directors atau producers dia tengok okay, I want to see whether you can fit this character or not. Whether you boleh bawa tak karakter ni. So rupa kita mungkin tak sesuai untuk karakter tu. So that's why kita pergi casting. Walaupun nama kita dah besar. Even in Hollywood, they still go for casting. All the big actors. Betul. So bagi saya apa salahnya kita masih pergi casting walaupun nama kita dah besar. Bagi saya lah, itu pendapat saya. Mungkin orang lain berbeza. Betul. Itu memang proses dia. Maaflah suara saya macam ni sebab semalam ada scene pukul-pukul lah. Scene nangis-nangis. Menjerit-jerit ya. Kita dah explain tadi kan. Pukul-pukul, jerit-jerit, kejar-kejar. Kita dah explain dah tadi. Okay, lepas tu Gold and Ginchu. Ya, I ingat you main bola. Betul. Volume 2. Masa tu I pregnant. Betul. Oh, dah pregnant dah masa Dah tu? tahu. Dah shoot sikit baru alamak pregnant. Alamak. Tapi waktu tak main Alhamdulillah bola. lah, tak waktu alamak. lari. Alhamdulillah. Tapi yelah, pasal filem tu cerita tu macam banyak juga fizikal. Fizikal Banyak. juga. Ada naik basikal kat highway. So masa tu first born kan. I dapat placenta previa lepas tu. Apa tu? Maksudnya Dia tak faham, saya lagi tak faham. Kalau at least kalau Dina faham, saya kan je. Sekejap lagi kan keluar, dia boleh explain. Tapi bila dia tak faham, saya lagilah tak faham nanti. masa tu kita fikir macam kita boleh buat lah kan. Masa shoot tu okey, tak masalah. Lepas tu placenta previa ni uri kita kat bawah. Bila uri kat bawah, baby kan nak keluar. So baby kena keluar dulu sebelum lepas tu baru uri keluar. So kalau uri kat bawah, uri keluar dulu tak boleh. Tak Betul. boleh. Kena scissor. Bahaya. So I bleeding banyak kali, 3 kali. Allah. And my firstborn pun emergency Caesar. Ya Because Allah. of placenta previa. Oh, tapi tetap Umi teruskan juga untuk Gold dan Gincu tu. Kiranya dah Mana tahu. I tahu I ada placenta previa masa Oh, maksud dah mula berlakon, dah mula syuting, baru dapat tahu pregnant. Baru tahu pregnant. Oh, dah jalan dah benda tu. Dah confirm job tu. Tapi okey lah, masa shoot tu tak ada any incidents yang Alhamdulillah director pun tak adalah push I sangat-sangat. Umi, nama dia Umi Isa. Dia tak ada Umi Isa, bukan. Tak tahu. You director you. Umi. Saya dah cakap kalau benda yang saya macam boleh yakan, saya yakan. Tapi benda was-was saya takkan yakan. I tak tahu tu director you. Mana I tahu. Korang ni kelakar. Alah, Umi lah senang cerita kan. Umi. Nama dia Umi. Aku redha je tau. Tapi Umi dia tak push sangat. I macam ni, I boleh buat. You yang confident masa I can tu. do this. Lepas tu So yang nombor 2 tu terus saya macam tak apalah, tak syuting lah. So rehat lah. So boleh normal. Alhamdulillah. Okay. Nak sentuh sikit pasal Hikayat Merong Mahawangsa. Ingat tak siapa director? Yusri. Datuk Yusri. I ingat lah director I. Nama penuh je I tak ingat. Saja. Kita testing. Yang tu saya ingat. Okay, yang tu ingat lah. Okay, macam mana? Because it was masa cerita Hikayat Merong Mahawangsa tu keluar, dia macam satu epic film yang semua orang perkatakan, semua orang Tunggu. nantikan. It's a big budget film. Yeah. Dan dia lain daripada lain. Macam mana pengalaman berlakon filem tu? Set cerita tu sangat best. So big. Set kat kampung tu diorang memang build from scratch. And bila I masuk set tu I rasa macam wagahnya. Macam wow. And I was 19 at that time. 19 years old. And I was happy lah I was given that opportunity. And kita punya hero pun masa tu Stephen Rahman. Kita orang pergi acting class. Aunty Fatimah Bakar was our coach at that time. And walaupun cara Steve lain sikit,
ke UKan sikit. Ya, ke UKan. Betul. Tapi okay, working with him was okay. The director pun, Yusri pun bagus. Nani was in it also. Sharifah Amani. Dia belakang tabir masa tu. Oh ya. Yeah. Dia buat apa di sebalik tabir tu selain berikut mak dia? Mak dia tak ikut. Mak dia tak ikut. Nani, I tak ingat Nani buat apa. Tapi dia ada. Dia ada. Dia buat production. Masa tu. Wow. She was very eager to learn kan masa tu. Dan lepas cerita tu you tengok for the first time, how did you feel? I was very happy. I was very, very proud to be part of it. Best lah. Kenapa? Very simple lah. Ya, dah very simple. umur 19 masa tu. Yelah. Aku pula yang macam bila aku tengok aku macam wow. Best lah tu. Memang wow lah cerita tu. Yeah. It was so good. It was so good. Apa so proud that Malaysia boleh buat that kind of dahsyat. that kind of film, you know. Yeah. Betul. Yang belum tengok lagi kena tengok, carilah cara macam mana nak tengok. Ada kat Netflix kot. Ada kat Netflix. Ada. Okay. Betul ada. Yeah. Ada Stephen Rahman Hughes, ada K. Rahman. Wah, sempat promote filem lama. Kan? Pasal it's so good. Okay, seterusnya. Okay, kebelakangan inilah kita tengok kalau Umi Nazira watak-wataknya, kalau tengok di TV yang sebelah pun sama, yang TV yang sekarang ni kat Suria pun sama. Dia akan jadi isteri yang asyik sedih je, asyik ditindas je, asyik orang kata nangis sekerjanya. Adakah macam Umi Nazira memang senang membawakan watak itu, ataupun memang itu je yang ada ke, macam mana Umi? Saya banyak diberi peluang untuk bawa karakter itu. Okay. So saya idamkan karakter villain actually. Jahat kan? Saya pernah bawa karakter villain but long time ago. My first villain character was Nur Kasih lah. Nur Kasih, and I'm very happy that I did that. And sekarang ni tak dapat dah. Tak dapat. I rehat 9 bulan. I rehat 9 bulan sebelum I shoot Andai Tiada Dia ni. Macam okay, I nak karakter yang comeback dengan karakter. Tapi Allah tak bagi. Belum lagi. Rezeki lah. Tapi bila dapat Andai Tiada Dia ni, did something new for me. New director, new cast. I tak pernah lagi shoot dengan all this my main cast ni semua. Tak pernah. And jalan cerita pun bagi I tak pernah bawa karakter disondol. Disondol. Sebelum ni wanita, isteri yang teraniaya, tapi bukan suami on purpose untuk menganiaya. Dia mesti mak dia lah, apalah. This one memang purposely the husband yang jahat. So it's something new for me. Not something that I have done before. Or maybe I've done but I don't remember. But tak adalah lately lah. Tak ada lah. So tu macam okay, I think this is a good one. And I pun dah lama dengan Astro dah. So nak tengok how it will turn out. Hasilnya. Okay. Senang ke Umi nak berlakon nangis-nangis macam itu? Kena pukul macam yelah. Macam tadi pun kita orang tanya juga sebelum kita start ni kan. Macam nangis. Macam mana? Boleh Dia punya proses tu. Proses tu you have to understand your character lah. Bila you tak faham, bila I tak faham karakter I, susah untuk benda tu jadi. I kena faham kenapa dia nangis. Bukan sekadar nangis je. Kalau tak faham I tak boleh buat. I macam tu. So I macam I kena baca skrip. I tak baca skrip, I tak boleh. I tak faham. I tak faham kenapa, dan I susah nak keluarkan benda tu. So as long as I faham, then okay lah. Okay, tapi disclaimer kat rumah doktor okay kat rumah tak ada berlaku benda ni. Yelah, takut lah macam daripada rumah aku. Kena mengena tak ada doktor orang yang friendly. Okay. Dan perjalanan kerjaya seni tu dah dekat 20 tahun 20, sekejap je dah 20 tahun. Dah lebih 20 tahun lebih. Tak. I start 16, I 34 baru sekarang. Tanya matematik ni payah ni. 16, 34, 24, 10, 20, 22. Ya Allah, ya Rabbi. 20 something lah. 16. Itulah. Dia start 2006. 26. You start 2006. I start 2004. Ini tahun ke-20. Jadi you tahun ke-18. 18 saya? Hampir 20 tahun lah juga. 18 lah.
Dalam Dia on sendiri off. tak tahu tau. Dia sendiri tak tahu. Yelah, Umi pun ada ambil rehat. Kejap berlakon kan, rehat mungkin kejap. sebab tu I tak rasa macam I lama sangat. Bila berlakon filem, rehat daripada drama pula. Dia ada fikiran dia lah. Dah. Itu je lah. Okay. Kita rewind sikit. Masa you mula-mula dapat tawaran dengan Emma Fatimah, how did your parents take it? I mean, pada umur 16 tahun you masih nak jadi sekolah. pelakon. Macam ada I certain parents. homeschool. Oh, you homeschool. Okay. I homeschool umur I berapa? 15 ke 16. 15 macam tu lah I start homeschool. Adalah some personal problems in my life at that time. Not my life, my family's life. Okay. So my mom decide untuk homescholkan I dengan abang I masa tu. So that's why I boleh I boleh berlakon. Dan juga sebab masa tu Kak Emma Fatimah was a woman. So my mom benarkan because she personally talk to my mother, you know. Minta izin. So itu yang okay lah. My mom macam okay. Tapi I tak adalah pergi set seorang. Adalah orang teman. Orang-orang my mom teman I. Masa tu adalah mak saudara teman macam tu. Adalah. Yelah, ada yang pantau lah. Adalah. Dan they are very supportive until they do tengok cerita-cerita you. Yeah. My mom's family. Okay. They're supportive. Jangan buat perangai je. Dalam family Umi, memang Umi seorang yang berlakon saja ataupun ada yang lain? Seorang. Maksudnya memang seorang yang jadi artis kiranya. Abang lah. Nyanyi abang ke ada? lebih pada Fashion. Abang saya fashion. Saya tahu tu. Saya pernah tengok abang dia ambil. Saya pernah pergi. Saya ni pernah pergi fashion show. Abang ni pernah KL Fashion Week tak saya. Wow, itu memang playground dia lah. Betul. Dia dapat anugerah apa? KL Fashion Week tu memang playground abangnya lah. Tapi dia tak ada time tu, dia tak datang. Ya. Tadi kau cakap kau jumpa. Nanti saya ingat balik dah. Siapa takut orang lain dah. Alamak, kita dah termakan Umi Nazira macam ni. Kita dah lupa dah ni. Oh, maksudnya tak adalah Umi je lah macam jadi pelakon dan Umi sebagainya. je. Oh. Umi 2 orang je adik-beradik. Saya Yalah, dengan abangnya Ya. fashion. You close dengan abang you lah. Oh, too close. Very close. Hari-hari kita nak FaceTime. Ya. Lebih daripada suami. Kalau suami busy je nak bedah-bedah ke. Tak boleh FaceTime. Every day Yes. Kalau boleh macam everyday. Now also dia dekat Indonesia pun. I call dia tadi. I kat sini. Dia cakap dia kat sini. You kat mana sebenarnya? Dia tak dekat sini dia punya. Dia suka travel kan. Dia kat Jakarta for Fashion Week. Jakarta Fashion Week. Oh, dia akan each other lah. Sama ada Umi akan call dia, dia akan call Umi lah, macam gitu. Selalunya dia lah cari saya. Itulah. Abang cari Saya jarang mencari orang. Abang cari. Tak adalah. Okay je. Abang punya tanggungjawab lah nak jaga adik. Walaupun sengaja nak cakap dia dekat sini. I'm a fan by the way. Thank you. I let him know. Already. So you have family support. Family memang tak ada masalah, memang support kerjaya seni you. Dan you rasa tak itu satu formula yang penting untuk seseorang tu kekal dalam industri, naik dalam industri? Ya, tapi dulu mama saya marah lah. My mama marah bila I baru habis SPM, I tak proceed with my studies kan masa tu kan. Tak adalah marah, maknanya I tak focus on my studies. Maknanya you have to at least further your studies. I have to use the right word. Yelah, cerita pasal mak kena betul-betul ni. Lebih kurang macam kau cerita pasal Lala. So dia bagi I 2 tahun. Okay. Umur 20 campak I pergi Melbourne. Tapi I bersyukur sangat dia campak kena campak. Dan dia hantar pergi Melbourne sebab dia tak stop I daripada buat apa I nak. Cuma dia ada dia punya requirements je lah. So pergi sana I bersyukur. Sebab pergi sana bukan je I belajar je. I banyak belajar tentang life also. How to make your own decisions, how to be disciplined. Sebelum tu I tak disiplin sangat. So bila pergi sana dia macam, okay, kalau kau tak hantar you punya assignment you lah fail. You repeat betul lah. So that's where I learn a lot of things, you know. Tak payah nak repeat berapa tahun nak duduk sini. So I learn a lot of things. Kat sana juga I start pakai tudung. Alhamdulillah. Jadi peredaran you daripada seorang yang study di sana balik ke sini, kembali ke industri sini. Dan bila you kembali ke sini, the world has
the filming world has changed kan. Kita dah lebih pada social media. Kita dah lebih berat pada digital content juga. Jadi macam mana you nak tune balik tu? Sebab pertukaran tu. Macam dulu you diambil daripada kerja you saja. Reputation you daripada kerja you. Tapi sekarang ni nak ambil dia berlakon, kena tengok berapa banyak social media followers dia ada. So what do you think about that? I did not leave entirely when I was in Melbourne. I did not leave the industry entirely because I still came back and did a film kan. Lepas tu at the same time I rasa Hikayat Merah Mawangsa pun keluar masa I kat sana. So I balik untuk promo semua. So I tak adalah macam culture shock come back and tiba-tiba macam ada. Sebab walaupun kat sana I masih follow the trend. I masih ada social media as a normal kid, you know, as a normal teenager. Teenager ke masa tu? Tak ada teenager tapi early adult. Masih follow. So tak adalah. But I like having social media because then we can share our message yang betul-betul spesifik daripada kita. So bagi I, okay, it's good to have a social media. Yeah, it's good that we have that. Betul? Tapi bila tanya pasal bergantung kepada apa tadi? Dia bergantung kepada followers. Itu no comment. So repeat balik cakap tu je. No comment je. Itu no comment. Yalah. Dia repeat soalan ke buat apa kalau macam tu. Nak bagi panjang sikit perbualan tu. Nak bagi confirm. Jawapan dia betul tak ni? Nak dapat confirm. Tapi dia agak menarik. Macam Umi sendiri cakap, yelah ke Melbourne dan bertudung di sana. Dia sesetengah individu dia akan pergi ke tanah suci dulu ke, atau dia akan bertudung dan sebagainya. Macam kat sana tu apa turning point dia? Umi macam kat sana mestilah, kalau saya mestilah kalau ada kamera pula tak ada sebut lah. Yalah, maksudnya duduk di negara orang, kita bebas buat apa semua kan. Tapi Umi mengambil situ yang menjadi jadi turning point itu. Inspirasi kepada turning point. Itulah. Entahlah apa jadi ingat I. Tak, dia punya ada pengalaman ada turning point dia. Ada turning point dia. I ingatkan itu yang I nak. Tapi bila family kita memberi that freedom, baru I realise macam, rupanya this is not what I want. What I want is actually peace, ketenangan. And adalah some problems I had in my life at that time. And I bagi I masa tu pun sebab kawan-kawan juga. Kawan-kawan di sana. Kawan-kawan di sana. Diorang banyak membentuk I. I ada banyak jenis kawan. Dan I berkawan dengan semua jenis orang. So tapi masa tu I tak ada this part of, sebelum tu I tak ada this part of friends yang macam the usrah ones. I tak pernah ada. So bila I berkenalan dengan mereka, diorang banyak mengajar I tentang life. And from there yang lebih dekat. So bagi I think your circle of friends banyak membentuk who you are, and maybe maybe they can teach you what you want in life also. Kadang-kadang kita rasa lost kan. Rasa lost. Bila kita tengok ini buat aku rasa tenang. So itu yang I buat decide untuk bertudung. Tapi masa I balik tu I tak declare lagi I bertudung. I tak cakap lagi kat media semua. I tak post kat social media pun I bertudung. So I takut I tiba-tiba I tak sure. Yelah, ini betul ke ini I nak. Betul kan. Lama juga I ambil masa untuk declare that I'm now in hijab. Lama juga. I takut I buka. Ya, betul. Masa tu lah. Iman tu berbolak-balik kan. Betul. Benda tu satu permulaan dan juga journey awal tu yang sangat susah sebenarnya. Betul. Nak istiqamah tu susah. Nak buat senang. Kita balik kepada lakonan. Umi sendirilah banyak berlakon dengan, dah jadi heroin sekarang, dah jadi leading. Dia akan jumpa dengan macam-macam ataupun ramai hero-hero yang lain. Yang macam sekarang ni pun Hisham Hamid. First time kan macam Umi berlakon dengan Hisham Hamid. Dia senang tak maksudnya nak berlakon bersama dengan hero-hero yang aku tak ada jumpa dia ni. Macam mana nak berlakon dengan dia ni? Tapi Hisham dah lama kenal. Kenal. Tapi maksudnya yang lain lah. Hero yang I tak pernah. Maknanya yang lain ke? Yang lain ke Hisham? Kalau Hisham dululah. Hisham ni dah lama kenal. Lama kenal dah. Sebab dulu kita orang di under one management ya. So and always meet at events and all. He's been my friend. His friends my brother juga. So bila jumpa tu tak
tak rasa janggal, macam, tak rasa lama. kekok semua. Okay. Cuma bila bekerja dengan dia first time, tak susah sebab dah kenal. Tapi bila saya shoot dengan Bob Zahiril Azim, itu memang saya tak kenal. Dia tak kenal macam mana? Tak kenal. Saya kenal siapa dia. Of course, Zahiril Azim. Pernah serempak tapi tak pernah hi pun. Maknanya Hisham tu dah cakap-cakap semua. Tapi dengan Bob ni tiada interaksi sebelum ni. Tiada interaksi langsung. So bila jumpa dia tu memang I tak dengan dia ni I kena duduk cakap. Kalau tidak memang pelik lah dekat skrin lah. So bila dengan dia I think his way of working is the same as me. So he also believes that you have to discuss first bila masuk set. What do you think of my character? What do you think of your dia akan question me about his character, about my character. So senang bila dia macam tu, bila kita punya sparring macam tu. Sama juga dengan Mimi. Mimi pun saya tak pernah berinteraksi sebelum ni. Tapi saya kenal dia lah. Kita orang kenal. She's from, semuanya kawan abang I. Yelah. Kenapa semua kawan abang I? Sama abang yang awesome. Abang yang awesome. I tak berkawan sangat kot. Tapi abang you jauh lebih extrovert daripada you kan? Yeah. He's more out there. I macam more in the cave kan. Macam Mimi pun you know my brother. Yeah, I know your brother. Okay dah. Dah boleh klik dah. So, kiranya topik untuk ice breaking tu abang. Dia tanya pasal abang. Tapi Mimi pun the type yang suka discuss. Sama juga dengan Hisham. Hisham is more the quiet type. Tapi bila bercakap pasal kerja, dia macam skrip terus ingat. Macam lah, dia ni diam-diam dia tapi kerja very disciplined. Professional very lah. disciplined, Very nice. Tapi apa ni, bila reflect balik tu, bestnya set dia Syam ting tong, Mimi ting tong juga, Bob ting tong sangat. Jadi fun Bob juga dia kan? triple tintang lah. Tak masuk kan? Amir Zadnan lagi. Amir Zadnan Allah, ya lagi Rabbi. ting. Ya Allah. Dia dekat set, kalau ada dia, I non-stop ketawa. Memang lah. Non-stop. Dan sampai sakit perut. Sampai Kak, saya tali dudukkan Kak betul. dalam. Saya nak masuk lah Kak. Kak Miza tu betul. Tapi seronok lah. I mean, bekerja sebagai seorang pelakon ni, dia bergantung banyak pada team kan? Yes, correct. Especially the director. Director for me, dia yang set the tone of the whole team. Dia yang set macam mana kita punya mood, macam mana kita bekerja. Dia yang set. So alhamdulillah, Abang Riza is a very positive person and very detailed also. So kita rasa senang bila kerja dengan dia. Dia bukannya ni yang tiba-tiba mengamuk ke, tak ada something ke, you know. So okay lah. Senang nak bawa bincang, senang nak borak. Dan dia very open to suggestions also. Suggestions from other people. So that's good lah. That's good, Tapi kita terbalikkan sikit. Pernah tak you kerja dalam satu production? Tak payah bagi tahu production mana yang susah untuk you. Dan antara benda yang susah bagi you. Pernah kerja. Apa yang susah tu? Dia tak boleh terima I punya requirements. So I have my requirements kan as a hijabi. So bila dia tak boleh terima I punya requirements tu, sebelum tu dia cakap okay, tapi bila masuk set dia tak okay pula. So teruskan juga ke? I terpaksa lah. Tapi adalah sedikit sedikit here and there. Tapi I wasn't happy on set at all. Saya tak happy. Bila kita tak happy, macam kita nak perform. Betul. Susah nak bekerja. Susah nak bekerja. Dan kita pelakon, kita menggunakan perasaan. Bila kita rasa macam lah tak best sama set, benda tu akan automatic nampak kat mata muka kita. Betul. Dan tak best. So that's why saya I'm a loyal. I'm quite loyal. Even with my colleagues. Maknanya yang colleagues pun I akan pilih betul-betul siapa I punya team. So sebab I memang susah nak stick to that. Tapi bila ada stick yang tu, itu je. Dia tak nak orang lain dah. Leo. So bila I dah bagi orang tu masuk, I akan dengan orang tu je. So that's why I masuk ke pompong tak payah keluar. Diam.
Leo. So you Leo. No, okay. Loyalty. Tak tahu. Leo dia lebih dikenali sebagai orang yang sangat loyal. Like a lion. Leo. You pun? Tak, I am Aquarius, psycho. Tapi tak boleh cakap lah. Dia Ada orang gelak kat belakang kamera tu. I mengaku cepat-cepat. I Aquarius, psycho. Ini betul. Okay. Tapi orang marah lah cakap pasal zodiak. Saya tak faham. Saya tahu lah saya Sagittarius, tapi tak tahu apa benda. Sagittarius. Setakat tahu zodiak je lah. Tapi kita tak percaya lah. Tapi orang cakap Sagittarius ni handsome, lucu, perwatakan menarik. Adventurous also lah. Semuanya baik-baik. Adik aku Sagittarius tau. Aku tengok dia tak handsome pun. Jangan buat benda tu sendiri. Okay. Baik. Umi Nazira, macam Umi kata tadi, mengidamkan watak antagonis, watak jahat. Yes. Pernah jugalah dapat dulu. Tapi kenapa kiranya nak watak tu, Umi? Kiranya adakah itu yang menjadi kiranya Umi Nazira punya benchmark je ke, idaman je ke? Sebab susah sangat nak dapat. Muka baik, Umi. Muka baik macam ni takkanlah nak watak jahat. Boleh cover sikit tak? Tapi secara logiknya, okay, ada kau jahat, muka jahat? realitinya, Okay. Ramai je yang muka baik tapi hati busuk. Kita tengok realiti betul. kehidupan. Sebab jahat ni datang daripada hati. Betul. Bukan datang daripada muka. Betul. Kan? Apa Betul. yang dia buat tu, Betul. dia bukan dia punya appearance. Ramai orang yang menunggang agama juga kita nampak sekarang ni kan. Betul. Outlook dia nampak macam Baik, alim. tapi dah kena dah dekat disiasat, mahkamah semua kan. So for me, it's not something that is so mengejutkan kalau perempuan bertudung macam saya untuk bawa karakter villain. Tapi saya idamkan karakter villain, bukan villain yang macam just villain, kau jahat for no reason. Saya idamkan karakter villain, she has her backstory. Sebab saya percaya setiap manusia dilahirkan, Allah lahirkan dia clean, maknanya baik. Dia memang baik, tapi perjalanan hidup dia yang menjadikan dia begitu. The trauma dia, dia. So I would love a character yang macam itu, yang ada sebab kenapa dia jadi macam ni dan macam ni. Okay. Itulah yang saya idamkan kalau diberi peluang. Producer kan? Yang tiba-tiba ambil Umi Nazira sebagai orang jahat depan ni, contact kita orang please. Okay, saya nak sikit lah, nak masuk sikit lah. Umi Nazira cerita mengenai suaminya. Sebab saya tengok juga media sosial suaminya. Tak payahlah. Boleh. Tak, kelakor. Nanti aku sedih. Nanti kita cari lah untuk Dina. Kiranya suaminya tu buat konten, dia akan melibatkan Umi Nazira tau. Kiranya ada macam baru-baru ni saya tengok, adalah mesti ada Umi Nazira punya selit-selit dia punya scene dia tau. Dia gunakan isteri dia. Itu ayat dia. Oh ya. Itu ayat dia. Adakah itu memang husband punya idea ke, ataupun macam mana? Umi yang support ke? Konten dia langsung tak ada kena-mengena dengan saya punya idea. Tiba-tiba tengok ni sekejap. Kadang-kadang saya tak faham pun dia punya lawak. Maksudnya tengok kejap tu dia akan Umi akan approve ke, ataupun dah post lah sebenarnya? Saya kena approve. Kena approve. Tetap. She tetap kena approve. She kena approve. Okay, faham. Itu nak tanya tu sebenarnya tu. So Umi akan tengok lah one by one kayaknya. Tapi normally saya lepaskan je. Saya macam tak kisah, ikut suka je lah nak buat apa. Lucu Si Iron. Tak, mana nak dapat doktor yang berwatakan begitu, tahu tak? Lucu. Aduh. Dekat suami, dekat ni lah. Dia kadang-kadang ambil potongan-potongan drama kan. Tiba-tiba Umi tengah jadi model untuk ambassador ke apa, itu pun dia ambil. Kira macam kreatif, lucu. Modalkan isteri. Aduh. So cute. Okay, kita dah nak towards the end. Kita nak cerita pasal drama. 36 episod kesemuanya. Okay. Panjang betul. Dengar-dengarnya syuting pun belum habis lagi. Belum. Cuma yang dah habis payment je sekarang ni. Okay. Andainya tiada dia. 36 episod. Andai tiada dia. Okay. 36 episod bersama dengan Hisham Hamid. Ada juga Mimi Lana. Betul. Siapa lagi yang terlibat, Umi? Zahiril Azim. Amzadnan. Oh, okay. Rahim Omar. Mia Nasir. Cody Rashid. Okay. Cody Rashid. My brother. Dan ramai lagi. Okay, dia cerita tu. Dia kisahkan apa? Aku pun ikut. Yelah, Stress.
Nak selamat cerita Umi. Masalahnya aku tak stres dengan kau. Aku dah tahu perangai kau. Ikut. Sambil berfikir ikut tu. Okey, dia kisah apa? Penyondol, sondol-sondol ke? Menyondolnya Hisham Hamid lah. Saya sebagai Suri, isteri kepada Haikal Hisham Hamid. Adik kandung saya Mimi Lana, nama Intan. Adik jatuh cinta dengan Abang Ipar. Dan juga suaminya seorang yang narsisis, Haikal. Saya seorang isteri yang sangat taat, sangat baik, sangat husnuzon, sangat percaya pada suami walau macam mana pun dia tak akan buat benda-benda merepek tu. And also I believe that because she's in denial. Dia macam kalau dia tak nak percaya, dibuang je benda tu. Dibuang. Ada, of course it crosses her mind. Betul. Suami dia buat ni, tapi tak nak, dibuang. Dia fikir benda baik je. Fikir benda baik je. Sampailah dia terduduk. So sekarang kita baru kat episod 4. Benda tu tak lama dah tu. tak lama dah tu. Kenapa? Tak lama dah Tak lama dah tu. Sebab jalan cerita dia laju tau. Dia bergerak laju. Dia bergerak sangat laju. Kau tahu. Dia cerita tu dia serius. Aku ada masalah besar dengan dia. Yelah, betul dia lah tu. Dia cerita serius. Tak lama lagi tu. Dia tiba-tiba je. Aduh. Lepas tu Dina buat tahu je. Aduh. Korang tak dengar bunyi apa-apa kan? Tak ada dengar bunyi apa-apa kan? Aduh. Okay. Jadi sekarang episod keempat. Dia berapa episod? Dia 36 episod. Dia macam-macam lagi akan jadi dalam ni. Ni bukan kisah sondol aja. Dia ada banyak graf dalam cerita ni. Sebab kita akan ada second hero pula masuk, which is Zahiril Azim. Betul. So ada banyak graf lah. Dan kejahatan dia tu, Intan tu, dia akan semakin menaik. Dan saya punya graf karakter pun dia sekarang ni dia okey. Dia adalah dia punya graf turun. Dia ada graf. Sama juga dengan Hisham pun ada dia punya ni. So bagi Umi personally, I find it interesting lah. The script menarik lah bagi I. Okay. Apa? Dah berapa lagi episod yang belum di-shoot lagi tu? Kita sekarang dekat third block. So dekat third block ni kita nak kena siapkan lagi 16 episod. Wow. 16 episod. 16 episod. Ending semua kita tak buat lagi. Belum buat lagi. Tapi dah tahu belum? Ada perubahan rasanya. Ini saja. I try people. Sebab bila dah start tayang, netizen akan komen dekat media sosial. Director mesti fikir dah buat lain sikit lah kan. Mungkin lah. Mungkin ada. Ini kiranya based on novel juga. Based on a novel. Novel Anda tak ada dia. Tapi ada perubahan sikit kat hujung tu. Dia ada tak tahu lah boleh cerita ke tak. Tak boleh. Jangan. Kat hujung tu tapi cakap habis kat situ. Jangan. Bila Umi cerita ni nanti, tadi aku try. Lepas tu sekarang ni bila dia macam makin open, aku yang risau. Tak, bukan apa. Bila Umi cerita nanti, bila dia balik dia tercerita, dia dah beritahu kat director, dah tercerita macam ni, kita yang kena edit nanti. Oh yelah. Ni episod ni aku yang kena edit ni. Aduh. Oh, you edit sendiri? Wow. Okay, so ini arahan siapa Umi? Yes. Riza Baharudin. Riza Baharudin. Anda Global dekat Suria Isnin hingga Khamis pukul 10 malam. Tapi ada juga dekat Suka. HBO Go pun ada. Macam tak sure tu. Itulah dia macam Suka. HBO pun ada. HBO Go pun ada. Jadi saya terima seadanya Umi Nazira cakap macam tu. Yang confirm Suka ada. Nak so lebih confirm tengok je dekat Instagram Umi Nazira. Ada tulis dekat mana segala detail yang ada dekat situ lah. Sorry lah, saya tak cukup tidur. First time kita orang ada tetamu yang banyak cliffhanger. I suka gila. Saya cuba nak mengisi kekosongan tu, tapi tak boleh lah. Aduh. I love it so much. Baik, kita ucapkan all the best untuk dramanya. Selesai syuting yang cepat. Terima kasih juga Umi Nazira hari ini. Sampaikan salam kami kepada pelakon-pelakon yang lain nanti. Thank you Falik. Thank you Nina for having me. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.